أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari Jumaat yang barakah ini Allah telah mengizinkan kita untuk berhimpun di rumahnya sebagaimana tuntutan yang sedia maklum, iaitulah melaksanakan mendengar khutbah dan juga melaksanakan salat fardu Jumaat yang menjadi kefarduan kepada setiap lelaki yang hidup di muka bumi Allah SWT ini. Dan syukur kita pada Allah SWT dikurniakan kesehatan dan dikurniakan iman yang kuat dan teguh mudah-mudahan. Kerana hanya iman dan taqwa saja yang boleh menjadi benteng daripada gangguan-gangguan iblis dan syaitan. La'natullah alaihim ajma'in. Muslimin sidang Jumaat rahimakumullah. Kita berada pada bulan Syawal, 21 Syawal, yang merupakan bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan membesarkan Allah. Bila Allah sebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu menyempurnakan bilangan hari berpuasa kamu sama ada 29 atau 30 yang kita telah melaluinya bulan lalu, dan supaya kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan melaungkan takbir pada malam raya yang lalu dan pagi sebelum solat sunat Aidil Fitri. Dan bulan ini juga merupakan bulan yang kebanyakan manusia lupa bahawasanya dia adalah bulan permulaan kembali kepada fitrah manusia itu sendiri, iaitu suci dan bersih. Dan manusia dia akan merasa bulan Syawal ni bulan berseronok sahaja, sehingga ibadat pada bulan ini hampir-hampir dilecehkan ataupun tidak sekuat bulan Ramadan yang lepas. Bila habis puasa tuan-tuan, kemudian hari raya, kita lupa bulan raya ini juga bulan ibadat, bukan bulan seronok semata-mata. Jadi lupa. Oleh kerana itulah Allah Taala melalui Nabi-Nya SAW mensyariatkan 1 Syawal itu adalah bulan untuk makan dan minum. Kemudian 2 Syawal pula kena start semula macam biasa. Bukan bermaksud kalau 1 Syawal itu sembahyangnya tak payah. Bukan begitu. Maksudnya setelah 30 hari, 29 hari puasa. Tahun ni 30 hari puasa. Maka hari 1 Syawal itu dibagi break 1 hari untuk makan dan minum. Kemudian hari kedua dah boleh start untuk puasa sunat puasa 6. Terutamanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang muktamad, yang kalau terbagusnya atau terbaiknya ialah puasa sunat 6 itu start dari raya kedua. Itu mazhab Syafi'i yang muktamad, tuan-tuan. Tapi siapalah kita untuk berpuasa sunat raya kedua, melainkan dah tak ada selera makan. Jadi bukan nak kata orang yang puasa sunat raya kedua tu tak ada selera makan.
tapi iman dia lebih kuat daripada selera makannya. Karena kita banyak kekangan. Raya kedua masih fresh tuan-tuan. Tiba-tiba suruh puasa. Itu kata. Cuma ni berlaku pada mazhab Syafi'i. Dan oleh kerana itu Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menetapkan dalam bulan ini pun masih ada tuntutan sunat untuk menahan diri, iaitu berpuasa. Bagi sesiapa yang sempurna puasa Ramadannya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka saumid dahri. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sempurna, syarat dia kena tu. Bukannya bulan puasa Ramadan dia puasanya berlubang-lubang, kejap puasa, kejap tak puasa, kejap puasa. Tiba-tiba Syawal dia buat 6 sunat tu, direct lah tu. Itu salah dari sudut kepahaman hadis. Hadis kata puasa Ramadan sempurna, tak ada ponteng-ponteng, baru dia layak untuk mendapatkan pahala yang besar dalam puasa sunat 6 ataupun puasa 6. Begitu dipahamkan kita oleh para ulama kita. Kerana kalau kita dia macam ni tuan-tuan, saya dipahamkan. Orang-orang yang kerja yang ada OT ni kan, dia kalau seminggu tu dia kena hadir 5 hari tu, baru dia layak untuk membuat OT pada Sabtu dan Ahad. Ada setengah tempat begitu. Jadi kalau yang wajib itu pun kadang-kadang datang, kadang tak datang. Jadi dia tidak layak untuk mendapatkan yang itu. So agama juga meletakkan syarat yang fardu mesti mau clear dan cantik ibadatnya, baru yang sunat diberi kelayakan pada dia. Ya. Sebab itu kita ditekankan apa-apa dulu fardu kena selesai. Kemudian baru diberi kebebasan untuk buat sunat. Kita qada solatnya masih ada contohnya dulu, maka selesaikan qada solatnya. Di samping itu buat yang sunat-sunat. Begitu. Dia bukan struggle pada sunat, yang fardu dilupakan. Ya. Macam ada setengah orang faham, dia sembahyangnya jarang-jarang, tapi sedekahnya banyak. Jadi dia ingat sedekah dia itu boleh cover sembahyang dia yang jarang-jarang itu. Itu kenyataan yang salah, tuan-tuan. Ya, jangan, walaupun saya tak sembahyang, tapi saya sedekah banyak, malah menunjuk lagi ke orang. Salah yang sangat salah. Kerana sedekah kita tidak boleh membantu solat kita yang kita tak buat tu. Sebab apa? Sebab solat tu benda pertama yang Nabi sebut dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Besok ke akhirat ni yang mula-mula ditengok sebelum apa-apa tu sembayangnya, bukan sedekahnya. Ditahan, sembayang kau ni tak lengkap ni, tapi saya ada sedekah ni malaikat, katanya. Kata malaikat, tepi dulu bagi orang yang sembayangnya penuh. Jadi sedekah kita pun tak ditolong kerana itu sunat. Jadi benda-benda melainkan solatnya sudah clear, dicampur dengan solat sunat. Betul ulama sebut solat-solat sunat ini mudah-mudahan dia boleh menutupi lompang-lompang sembahyang fardu kita yang tak berapa nak khusyuk. Bukan tak sembahyang langsung tau, dia sembahyang fardu, tapi sembahyang fardunya tak berapa nak khusyuk. Mungkin ada hari-hari yang dia tak khusyuk. Kita ni manusia tuan-tuan, bukannya 24 jam 7 hari seminggu maintain aja kita punya dalaman kan. Mesti ada satu hari tu kita agak mood tak berapa ada, iman pun tak berapa bagus. Iman bukan imam, iman kita. Dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu puasa bulan ini sehingga disyariatkan berpuasa sunat 6 ya, nak menunjukkan ini bukan bulan berseronok semata-mata, ada juga bahagian-bahagian ibadatnya. Masih ada ruang-ruang ibadat untuk kita. Sebab itu bila kita melihat kepada tradisi orang Malaysia ataupun orang Nusantara lah, iaitu tradisi
menyambungkan ukhuwah, yakni berziarah. Kita ada ziarah hari raya yang pada bangsa lain saya belum pengalaman duduk di negara orang beberapa ketika dulu tuan-tuan, nampak gaya macam tak ada ziarah-ziarah ni. Habis main raya balik rumah dah tutup pintu ya. Jadi kita orang Nusantara kita ada satu cara untuk merapatkan silaturahim dengan ziarah. Tapi itu pun ada adabnya. Ziarah raya tu bukan mentang-mentang raya, maghrib-maghrib pun pergi rumah orang lagi. Kalau tuan-tuan ingat balik raya pertama kedua hari tu, ni raya pertama kedua ni yang kemuncak ya. Pukul 7 tu masih sempat singgah rumah saudaranya yang kat sana. Sedangkan 7 tu dah standby nak pergi maghrib tu. Nak mandi, nak apa semua. Assalamualaikum katanya. Alamak, siapa pula datang tu? Nak dihalau hari raya. Kemudian yang datang tu pula, takkan tuan rumah nak halau hari raya. Pukul 7 bro. Pukul 7 tuan-tuan. Jadi, walaupun dia raya pertama, kita kena faham adabnya menziarah rumah orang ni. Pukul 7 jangan pergilah dah. 6.45 tu dah balik stop. Ini untuk tahun depan ya, peringatan tahun depan. Tahun ni dah terlambat, tinggal beberapa hari je. Raya sampai 12 malam. Tuan rumahnya dah siap sembur riksek dah. Tak balik-balik dia ni, dah sembur riksek selesai. Maknanya apa? Nak tidur lah tu. Menguapnya dah 68 kali. Tapi masih lagi, tembaknya masih sambung lagi tu, masih tepuk meja lagi. Adabnya tak ada. Walaupun kita kata raya, ya orang pun raya kan tidur. Mana ada orang yang tak tidur tuan-tuan? Melainkan yang main mercon malam raya tu memang tak tidur tu. Daripada pukul berapa sampai subuh, dar. Lepas main subuh, senyap. Nampaknya baru tidur dia. Ya tuan-tuan ya. Kerana kita dikelabui oleh suasana yang seronok, sehingga kita kata, alah tak apalah hari raya seronok, hari raya seronok. Lupa. Sebenarnya, hari raya kita adalah ibadat. Dia tak macam agama lain. Kita ni, raya kita tu pun ibadat. Berseronok kita tu pun ibadat kalau kena dengan cara dia. Ya, sebab itu kita sudah ada adat kita ziarah, tapi oleh kerana dia boleh menyambung silaturahim, maka agama iktiraf dia sebagai ibadat. Dapat pahala lah. Tapi kalau dah datang rumah orang pukul 7 suku maghrib, ya pahalanya hilang. Orang nak pergi sembahyang maghrib kok. Siap boleh sembang lagi. Rasa tak bersalah dia. Jadi kita kena ubah perkara ni tahun depan. Ya, bagi elok supaya dapat pahala semua gerak kerja kita. Dan juga amalan bersedekah diteruskan pada bulan ini. Sebab tu kita masih lagi mengekalkan amalan memberi duit raya tu kan dalam sampul. Mudah-mudahan jadi niat sedekah, bukan kerana niat nak bersaing dengan orang lain ya. Orang tu bagi, takkan aku tak bagi katanya. Bukan niat bersaing, tapi berniat untuk bagi hadiah lah kepada anak-anak ni. Sebab yang dapat duit raya pun biasanya budak-budak yang ataupun yang belum kahwin, ataupun biasa budak-budak lah. Lagi-lagi ekonomi tak bagus ni, budak-budak lah tuan-tuan. Anak-anak buah yang dah umur 20 pun harap tak dapat lah ya, dah besar-besar kan. Kecuali ekonomi cantik, bapak budak pun dibagi. Oleh kerana begini, niat kita bagi hadiah kerana menzahirkan seronok kita di bulan baik ini, kerana Allah memberikan nikmat pada kita. Ya. Jadi mudah-mudahan kita ada berbaki berapa hari tu? 21 Syawal adalah beberapa hari lagi ya, 10 itu mungkin. 9 ya. Maka kita kekalkan momentum ibadat kita, sentiasa berjemaah di rumah-rumah Allah SWT, senantiasa membaca Al-Quran. Quran ni pun satu hal ni. Bila Ramadan dah habis 30, terus tutup Qurannya, simpan di almari. Jumpa lagi tahun depan, dia kata. Dia kata Al-Quran tu, jumpa lagi tahun depan ya. Ya memang betul, tahun depan buka lagi. Tiup. Dia punya debu. Jadi, jangan buat begitu. Kerana Quran itu sentiasa dibaca setiap bulan. Dia rotate ya. Kalau tuan-tuan boleh kekalkan satu hari satu juzuk macam Ramadan tu, lebih baik. Lagi baguslah. Tapi kalau tak berapa nak larat, ya jangan ditinggalkan langsung Qurannya. Kerana dia bukan hidup di bulan Ramadan saja. Quran itu hidup pada setiap ketika dan detik. Mudah-mudahan. Baik. Saya rasa cukup sekadar itu pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah SWT.
dan diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Sedikit makluman. Yang pertamanya, tajuk khutbah kita hari ini ialah satu kiblat yang sama. Alhamdulillah, syukurillah.
Surah Haji Maksum yang terbaru telah memohon kepada pihak Jabatan Mufti dan telah datang pada bulan lepas tak silap saya dan telah mendapat sijil pengakuan yang baru berkenaan kiblat Surah Haji Maksum. Alhamdulillah masih kekal seperti hari ini. Alhamdulillah. Dan sikit makluman arahan daripada pihak JAIS untuk hibahan berkaitan permulaan monsun barat daya. Assalamualaikum hadirin Jumaat sekalian. Adalah dimaklumkan bahawa kenyataan media hari dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bertarikh 9 Mei 2023 menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 15 Mei 2023 dan akan berterusan sehingga September 2023. Sehubungan itu, kebanyakan tempat di seluruh negara akan mengalami bilangan hari tanpa hujan yang lebih banyak berbanding hari hujan. Keadaan ini menyebabkan taburan hujan yang lebih rendah akan berlaku. Justru itu, orang ramai perlu berjaga-jaga dan mengambil langkah yang sewajarnya seperti mengelakkan pembakaran secara terbuka dan mengurangkan kesan jerebu. Bagi mengurangkan kesan jerebu, mengelakkan punca-punca meletusnya kebakaran dan pencemaran alam sekitar, orang ramai juga disarankan menggunakan air secara berhemat. Semoga langkah-langkah ini akan mengelakkan dari perkara yang tidak diingini berlaku serta dapat mencegah dari berlakunya pencemaran alam sekitar. Jabatan Agama Islam Selangor. Dan yang keduanya berkenaan ibadah korban, saya ringkas, saya maklumkan insya-Allah akan diadakan ibadah korban anjuran Surah Haji Maksum seperti mana tiap-tiap tahun. Cuma tahun ini seorang peserta yurannya ialah sebanyak RM800 dan sasaran Surah Haji Maksum pada tahun ini ialah sebanyak 10 ekor dan insya-Allah akan dilaksanakan seperti mana biasa. Cuma tahun ini tidak akan dilaksanakan di seberang jalan, akan dilaksanakan di sebelah belakang pula insya-Allah untuk menjaga keselamatan. Jadi untuk borang dah ada dekat luar sana. Jadi tuan-tuan boleh ambil borang dan serahkan kepada saya pun boleh, kepada bendahari pun boleh, kepada Encik Suhaimi sebagai ketua pelaksana pun boleh. Ya. Dan pembayaran secara tunai pun boleh, secara online pun boleh. Yang penting dibayar. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin sidang Jumaat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang barakah, hari Jumaat ini, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan meningkatkannya dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Semoga kita akan dihimpun oleh Allah di syurganya nanti bersama orang-orang yang saleh. Marilah sama-sama kita hayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Satu Qiblat yang Sama. Hadirin sidang Jumaat rahimakumullah. Qiblat merupakan arah ke Kaabah yang berada di Makkah, yang merupakan arah yang dihadap oleh setiap orang Islam ketika mendirikan salat. Secara asasnya, menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah salat, dan jika ditinggalkan secara sengaja, maka salat yang dilakukan tidak sah. Namun harus diingat, kita mendirikan salat dengan menghadapkan dada ke arah kiblat hanya kerana memenuhi tuntutan Allah Azza wa Jalla dan mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah kerana kita menyembah Kaabah seperti dakwaan dangkal setengah golongan yang terkeliru. Daripada Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sallu kama ra'aitumuni usalli." Maksudnya, dan salatlah kamu seperti mana kau melihat aku salat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Qiblat umat Islam pada mulanya adalah menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestin, yang juga merupakan kiblat kaum Yahudi. Namun Allah Azza wa Jalla telah berkenan memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menukar kiblat umat Islam ke arah Baitullahil Haram di Makkahul Mukarramah yang terdapat padanya Kaabah. Sebagaimana firman Allah
Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang dibacakan pada permulaan khutbah tadi, yang maksudnya, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menadah ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang kau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letak Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Qiblat sebenarnya merupakan satu simbolik kepada penyatuan hati seluruh umat Islam seluruh dunia. Sama ada bagi mereka yang masih hidup atau bagi yang telah meninggal dunia. Ketika hidup, kita menghadap ke arah kiblat yang sama ketika mendirikan salat. Begitu juga setelah kita meninggal dunia. Wajah dan tubuh kita wajib dihadapkan ke arah kiblat yang sama ketika dibaringkan dalam liang lahat ataupun lubang kubur kita. Hadirin muslimin sidang Jumaah rahimakumullah, sedarlah bahawa penyatuan hati umat Islam yang benar-benar beriman tak terbatas hanya dunia semata-mata. Ukhuwah sesama Islam tidak terhenti dengan terhentinya napas semata-mata. Bahkan pertalian tersebut akan kekal berpanjangan sehingga ke alam akhirat, sehingga ada sahabat yang beriman sanggup berhujjah demi menyelamatkan sahabatnya yang lain di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, perdebatan salah seorang kalian tentang haknya di dunia tidaklah sedahsyat perdebatan kaum mukminin kepada Tuhan mereka tentang saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Mereka akan bertanya, Rabbana, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, wa yusumuna ma'ana, wa yahujjuna ma'ana, fa adkhaltahumun nar, qal, fayaqul, idhabu fa akhriju man araftum. Maksudnya, wahai Tuhan kami, dulu saudara-saudara kami salat bersama-sama kami, puasa bersama-sama kami, dan buat haji pun bersama-sama kami. Namun engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, pergilah lalu keluarkanlah siapa-siapa yang kalian kenal di antara mereka. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Qiblat merupakan semulia-mulia arah. Selain merupakan syarat sah salat, umat Islam juga digalakkan untuk menghadap ke arah kiblat dengan perkara yang baik seperti ketika berdoa, ketika tidur, ketika baca Quran, dan ketika menuntut ilmu dan sebagainya. Bagi meletakkan kemuliaan yang selayaknya ke arah kiblat ini, kita dilarang untuk menghadap atau membelakangkan arah kiblat ketika membuang air kecil atau buang air besar. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Maksudnya, apabila kamu hendak buang air besar, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan janganlah pula membelakangkannya. Sebaliknya, menghadaplah ke arah timur atau baratnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor melalui bahagian falak bertanggungjawab membuat penentuan arah kiblat seluruh masjid, ruang kebenaran salat surau, kebenaran salat Jumaat, surau, musalla, tanah perkuburan Islam, ruang salat awam, hentian rehat RNR, stesen minyak, pejabat dan sebagainya. Jabatan Mufti Selangor juga telah melantik Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor atau singkatannya PIBK untuk membantu masyarakat mendapatkan khidmat penentuan arah kiblat di rumah persendirian. Penentuan arah kiblat adalah perkara ijtihad dan zanni, iaitu hasil penelitian saja. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqbilil qiblata wa kabbir." Apabila kamu hendak mendirikan salat, maka hadapkanlah diri kamu ke arah kiblat dan bertakbirlah, iaitu
takbiratul ihram bagi memulakan salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Maksudnya arah antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diketahui berkaitan penentuan kiblat di negeri Selangor. Pertama, bagi individu yang menunaikan salat atau mendirikan salat, penentuan kiblat ada diterima selagi mana arah kiblat tak berada di kiri atau kanannya. Yang kedua, bagi bangunan seperti masjid, surau dan tapak perkuburan, kadar selisih daripada arah kiblat sebenarnya hanya dibenarkan tak melebihi 3 darjah berdasarkan kemampuan peralatan falak. Yang ketiga, bagi premis seperti masjid, surau atau rumah yang dibetulkan arah kiblatnya, salat yang telah dilakukan sebelum pembetulan dibuat tidak perlu diqada. Yang keempat, bagi kawasan tanah perkuburan yang telah dibetulkan arah kiblatnya, jenazah yang telah dikebumikan sebelum pembetulan dibuat wajib dipalingkan semula ke arah kiblat yang betul, kecuali jika jenazah sudah rosak dan berubah. Hadirin muslimin sidang Jumaah rahimakumullah, mimbar mengucapkan tahniah pada mereka-mereka yang sentiasa peka dan cakna berkaitan ibadah salat khususnya dalam penentuan kiblat di rumah atau di tempat kerja masing-masing. Ianya tak lain dan tak bukan adalah untuk memastikan ibadat salat dilaksanakan memenuhi rukun dan syaratnya agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Namun, bagi mereka yang masih lalai dan mengabaikan ibadat salat dan ibadat yang lainnya, maka sudahlah, cukuplah mulakanlah hidup baru yang lebih baik, perbaikilah hubungan dengan Allah dan sesama manusia. InsyaAllah kita akan diberkati dan di akhirat nanti kita akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan pedoman hidup kita. Pertama, kita sebagai ketua keluarga hendaklah sentiasa faham syarat dan rukun salat seperti penentuan kiblat di rumah masing-masing supaya salat dilaksanakan sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita mestilah hidup harmoni dan bersatu padu walau berbeza pahaman politik dan latar belakang dengan mengambil ibrah pengajaran menghadap ke satu kiblat yang sama apabila kita solat bahkan menyembah Tuhan yang sama. Yang ketiga, jika terdapat sebarang keraguan dalam penentuan kiblat, sila rujuk kepada pihak yang berautoriti iaitu Jabatan Mufti Selangor untuk mendapatkan pandangan bagi memastikan arah kiblat yang betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja engkau keluar untuk mengerjakan salat, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah, dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah Allah tak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Al-Baqarah 149. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين
ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه من استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية ملكنا السلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta bertabung infak jariah umat Islam dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkanlah iman agar kami menjauhi perbuatan khianah, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran, melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wal syada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم للصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وبعد مقام Istau wa'tadilu, luruskan sabri ruang kepada jemaah-jemaah termasuk ke Dewan Salat. Sila masuk ke Dewan Salat. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah wa ta'ala as-sayyid. صلاتي لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام. شهدوا. اللهم صلينا. اللهم من شر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو إلى أن أنت مولانا. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم